Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid semua. Cikgu harapkan semua hari ini sihat sentiasa. Okey, hari ini kita akan sambung PDPR kita. Okey, kita akan sambung tema pembinaan negara iaitu tajuk yang ke-11, Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Hari ini kita akan masuk bab yang terakhir untuk tingkatan 4 iaitu bab 10, Pemasyuran Kemerdekaan. Okey, Pemasyuran Kemerdekaan. Kita akan masuk ini. Okey. Jadi dalam topik ini, standard pembelajaran yang kamu sepatutnya dapat ialah yang pertama 11.4.5 iaitu menguraikan prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu. Yang kedua, K11.4.8 menguraikan kepentingan mengekalkan kedaulatan negara. Seterusnya. Objektif kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama menjelaskan prinsip-prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu. Yang kedua, menjelaskan kepentingan mengekalkan kedaulatan negara. Kita akan tengok subtopik yang terakhir ya. Subtopik yang terakhir iaitu subtopik 10.5, prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu. Murid-murid semua boleh rujuk buku teks ya. Boleh rujuk buku teks tingkatan 4 pada muka surat 246. Kita akan tengok seterusnya. Apa dia prinsip kedaulatan PTM? PTM ini adalah Persekutuan Tanah Melayu. Jadi cikgu terangkan dulu. Bagi sesebuah negara yang merdeka, kedaulatan sebenarnya merujuk kepada kuasa tertinggi. Kuasa tertinggi yang menentukan sesebuah negara bebas daripada kongkongan kuasa luar. Kita akan tengok ada 5 prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu. Yang pertama kita akan tengok wilayah pengaruh. Apa yang dikatakan sebagai wilayah pengaruh? Wilayah pengaruh sebenarnya merujuk kawasan yang mempunyai sempadan untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Maksudnya bila kita cerita tentang wilayah pengaruh, syarat yang pertama adalah kita mesti ada sempadan. Kita kena ada sempadan untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Contohnya negara kita bersempadan dengan negara jiran iaitu negara Thailand. Kita bersempadan. Jadinya wilayah pengaruh itu kita mesti ada sempadan. Dan wilayah pengaruh bagi Persekutuan Tanah Melayu terdiri daripada Perlis, Kedah, Perak, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Johor, Kelantan dan juga Terengganu. Jadi bagi setiap negeri yang berdaulat mestilah diketuai oleh raja ataupun yang di-Pertuan Besar atau yang di-Pertua Negeri. Ini adalah dikatakan sebagai wilayah pengaruh. Prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu yang pertama kita bincangkan adalah wilayah pengaruh. Jadi pelajar mesti ingat wilayah pengaruh ini dia mestilah merujuk kawasan yang mempunyai sempadan. Mempunyai sempadan. Dan Persekutuan Tanah Melayu ataupun sekarang ni kita sebut sebagai Malaysia. Terdiri daripada negeri-negeri ini negeri-negeri yang ada dalam PowerPoint ini. Dan setiap negeri itu mestilah diketuai oleh raja ataupun yang di-Pertuan Besar atau yang di-Pertua Negeri. Seterusnya, ini adalah peta Malaysia, peta semenanjung Malaysia, yang menunjukkan kedudukan negeri-negeri di semenanjung Malaysia tidak termasuk Sabah dan Sarawak. Kita boleh lihat yang warna hitam bold tebal ini adalah sempadan dengan
negara jiran kita ya. Okey, negara jiran kita iaitu negara Thailand. Okey, sebab itulah kita disebut sebagai wilayah pengaruh, sebabnya kita ada sempadan dengan negara jiran dan kita terdiri daripada negeri-negeri yang ada di semenanjung Malaysia ataupun di semenanjung Tanah Melayu. Okey, seterusnya kita akan tengok prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu yang kedua ialah kerajaan. Okey, kita sebut dia sebagai kerajaan. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks ya. Okey, apa itu kerajaan? Okey, kerajaan ialah institusi yang bertanggungjawab menguruskan dan mentadbir negara. Okey, bila kita sebut tentang kerajaan, kerajaan sebenarnya adalah institusi ataupun badan yang bertanggungjawab menguruskan dan mentadbir negara kita. Okey, kerajaan juga dirujuk sebagai kuasa memerintah, dipegang oleh kerajaan yang dipilih rakyat melalui pilihan raya. Okey, contohnya bila warga negara Malaysia mencapai umur 21 tahun, kita dah boleh mengundi. Okey, jadinya kita boleh memilih kerajaan. Okey, jadi kerajaan yang ditabal sekarang adalah kerajaan yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Okey, seterusnya rakyat bertanggungjawab memilih wakil mereka melalui pilihan raya. Okey, kita akan memilih siapa yang akan menjadi wakil kita untuk membentuk kerajaan Okey, membentuk kerajaan. Okey, seterusnya kita tengok kerajaan. Kerajaan terdiri daripada kehakiman dan juga badan kehakiman, badan perundangan dan juga badan eksekutif. Dalam amalan demokrasi, kuasa memerintah kerajaan dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Cikgu dah terangkan tadi ya. Maksudnya negara kita mengamalkan amalan demokrasi. Kerajaan itu dipilih oleh rakyat. Rakyat itu maksudnya kita lah. Seterusnya kita lihat yang ketiga, prinsip kedaulatan PTM yang seterusnya adalah kedaulatan undang-undang. Apa yang dikatakan sebagai kedaulatan undang-undang? Yang pertama, kita tengok kedaulatan undang-undang bermaksud kerajaan dan rakyat keseluruhannya tertakluk di bawah undang-undang. Maksudnya kat sini, semua individu yang ada di negara kita tertakluk di bawah undang-undang. Tak kiralah kita ni pegang jawatan apa pun, kita tertakluk di bawah undang-undang. Jadinya itu yang disebut sebagai kedaulatan undang-undang. Maksudnya tidak ada sesiapa terkecuali daripada dikenakan tindakan undang-undang jika melakukan apa-apa kesalahan. Apa pentingnya undang-undang ini? Undang-undang ini penting untuk memastikan keamanan negara. Bila kita ada undang-undang, barulah negara kita berada dalam keadaan aman. Kenapa? Kerana kita akan berasa takut untuk melakukan sebarang kesalahan kerana kita akan dikenakan tindakan undang-undang. Contohnya kalau mencuri. Kalau mencuri, mestilah pencuri itu akan dijatuhkan hukuman ya. Dijatuhkan hukuman kerana semua individu tertakluk kepada undang-undang. Jadi di negara kita ada satu perlembagaan yang dipegang oleh semua warga negara, iaitu Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, menjadi asas kedaulatan negara merdeka dan memelihara hak rakyat. Dan perlembagaan ini sebenarnya perlembagaan ini adalah undang-undang Perlembagaan ini kalau awak masih ingat daripada topik sebelum ini, perlembagaan itu sebenarnya undang-undang ataupun peraturan. Peraturan yang menjadi asas kedaulatan negara kita yang merdeka pada tahun 1957. Seterusnya, ini adalah undang-undang negara kita contoh. Cikgu bagi kat sini. Ini adalah undang-undang Perlembagaan Persekutuan boleh baca.
Okey, ini adalah undang-undang negara kita ya. Okey, seterusnya kita tengok okey, prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu seterusnya adalah lambang negara ataupun lambang kebangsaan. Okey, contoh lambang kebangsaan adalah jata negara. Okey, kita ada jata negara. Ini jata negara. Okey, kita ada jata negara. Okey, seterusnya kita ada okey, lagu negaraku. Okey, dan seterusnya okey, kita ada bendera ataupun kita sebut juga sebagai jalur gemilang. Okey, dan kita ada bunga kebangsaan iaitu bunga raya. Okey, dan kenapa perlu ada lambang-lambang negara ni? Okey, yang cikgu sebut tadi kan ada jata negara, ada lagu negaraku, okey ada bendera ni, jalur gemilang dan juga ada bunga kebangsaan. Okey, kenapa? Okey, dia merupakan simbol perpaduan. Okey, merupakan simbol perpaduan. Contohnya, tak kisahlah kita kaum apa di negara kita mesti hormat kepada jalur gemilang. Dan kita mesti tahu bunga kebangsaan negara kita adalah bunga raya. Okey, kita pergi balik ke belakang. Kita tengok kat sini. Okey, seterusnya adalah jata negara, jata negara dan juga lagu negaraku. Okey, kita perlu hormat kepada lambang-lambang negara kerana lambang-lambang negara itu merupakan satu medium untuk memupuk perpaduan. Okey, dan juga kita tengok kenapa lambang-lambang ini dipilih. Okey, kepentingan lambang kebangsaan. Okey, yang pertama kita tengok dia menjadi identiti negara. Okey, contohnya bila orang luar tengok je bendera negara kita, jalur gemilang, orang tahu oh itu adalah negara Malaysia. Okey, menjadi identiti negara kita. Okey, bila dengar je lagu negaraku, orang tahu oh itu adalah lagu kebangsaan negara Malaysia. Okey, orang tengok bunga raya, okey, orang tahu itu adalah bunga kebangsaan negara Malaysia. Okey, dia menjadi identiti bagi negara kita dan cikgu telah terangkan tadi adalah simbol perpaduan. Dia juga merupakan simbol sosio budaya dan juga sejarah negara. Okey, lambang kedaulatan dan juga jati diri rakyat. Okey, prinsip yang seterusnya adalah pengiktirafan rakyat. Okey, kenapa kena ada pengiktirafan rakyat? Okey, pengiktirafan sebagai rakyat membolehkan kita mendapat hak asasi. Okey, mendapat hak asasi iaitu hak yang dimiliki oleh seseorang individu di sisi undang-undang seperti kebebasan bersuara. Okey, kebebasan bersuara dan mengeluarkan pendapat. Okey, sebagai warga negara juga kita sepatutnya mematuhi perlembagaan dan rakyat berhak terhadap negara dan juga negara berhak terhadap rakyat. Dan kita sebagai rakyat perlulah bijak menggunakan hak. Kita perlu bijak menggunakan hak kerana negara berhak terhadap rakyat dan rakyat berhak terhadap negara. Maksudnya kita saling melengkapi. Kita saling melengkapi dan janganlah kita menggunakan pengiktirafan rakyat ni sebagai satu alasan untuk kita menuntut yang bukan-bukan. Okey, kita memang ada hak, itu hak bersuara, tetapi kita juga perlulah mematuhi perlembagaan. Okey, dan kita mestilah bijak menggunakan hak. Okey, jadi kita tidak boleh sewenang-wenangnya sewenang-wenangnya menggunakan hak kita kerana negara juga berhak terhadap rakyat dia. Okey. Okey, kita dah habis Okey, dah tamat untuk topik bagi tingkatan 4. Okey, sekarang kita masuk sedikit untuk santai minda lah. Okey, cikgu tunjukkan gambar. Okey, gambar ini kita tengok bagaimana ada individu-individu yang telah memijak lambang negara kita iaitu jalur gemilang. Jadi apa perasaan kita bila melihat situasi ini? Okey, sebagai rakyat yang mempunyai semangat patriotisme, mestilah kita akan rasa satu perasaan yang sedih melihat bagaimana individu-individu ini telah memperlekehkan
bendera-bendera negara kita. Okey, cikgu rasa setakat ini saja untuk hari ini. Okey, kita akan sambung lagi untuk sesi seterusnya. Okay, cikgu harapkan murid-murid semua faham dan juga dapat mengikuti sesi PDPR kita pada hari ini dengan cemerlang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.